Okey, boleh insya-Allah. Kalau saya kuat. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dinyatakan bahawa kedua malaikat Munkar dan Nakir berwarna hitam kebiru-biruan. Ini dia punya warna dia. Ya, hitam. Ya. Ini berdasarkan hadis ni sebenarnya. Ya. Berwarna hitam kebiru-biruan. Dia punya mata dia biru. Ya. Bersinar-sinar. Nah, ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ma'mar daripada Umar bin Dinar, daripada Sa'ad bin Ibrahim, daripada Atha bin Yasar menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, apa yang akan kamu lakukan Umar jika Munkar dan Nakir datang kepadamu ketika kamu telah mati dan kaummu meninggalkanmu? Ini pertanyaan Nabi kepada Umar. Mereka mengukur galian tanah, ini kubur lah, ya, untukmu seluas 3 hasta 1 jengkal kali 1 hasta 1 jengkal. Ini keluasan kubur. Lantas kamu, ya, mereka mandikan, kapankan dan meletakkan haruman. Lalu mereka membawa di dalamnya. Kemudian menimbunimu dengan tanah. Apabila mereka telah berpaling daripada kamu, selesai, ya, ditimbun semua selesai. Nah, datanglah malaikat Munkar Nakir yang suaranya laksana petir yang menggelegar. Suara, ya. So, dia punya suaranya macam suara petir, ya. Hari ini pun dia tengok kejut-kejut kat rumah, ya. Salam ni memang kawasan ni, kawasan petir, ya. Kawasan. Kadang tempat lain, pergi jauh sikit, Padang Jawa, tak ada. Punya berdentung dia, kawasan Masjid Negeri, kawasan tu lah, ya. Ini berkatlah insya-Allah, ya. Tapi itulah, ya. Berdentung dia punya suara dia. Itu maknanya Munkar Nakir tu gitu. Ya. Sorotan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Oh, macam, ya, macam makhluk angkasa lepas, ya, datang ke bawah, ya. Gitu kilat. Rambutnya menjulur sampai ke tanah. Memang betul-betul mengeri dan menakutkan. Ya, yang akan menanya kita. Kita temuruga pun dah kecil lah, ya. Temuruga baru, ya. Padahal orang biasa je, ya. Ini kan pula yang jenis macam ini, ya. Jenis-jenis, ya, yang menakutkan dari segi tubuh dia, suara dia, ya, warna dia pula gelap, hitam, kebiru-biruan, mata pula macam kilat, ya, suara macam petir, rambut sampai ke bawah, ya, macam kuntilanak juga, kuntilanak tak kat sini je lah, ya, rambut ini bawah lagi, ya. Keduanya memegang pemukul besi yang tidak mampu diangkat oleh seluruh manusia di bumi. Bawa pukul di belah. Ya. Umar menjawab. Rasulullah SAW menyebut dengan Sayyidina Umar ni tadi. Ya. Maka Umar pun menjawab, ya Rasulullah, kami ini berbeza-beza penampilan. Maka adakah kita akan dibangkitkan seperti sedia kala? Nabi SAW menjawab dia. Maksudnya akan dibangkitkan balik. Roh masuk lagi dalam jasad kita. Kita akan didudukkan. Kemudian kita akan ditanya. Ya. Maka Nabi kata, ya. Dia berkata, kalau begitu, aku meminta petunjuk daripadamu. Kalau begitu, ya. Apa pesanan Nabi SAW. Ya, dia nak tanya dengan Nabi. Ada suatu hadis yang dipetik daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan berita Isra yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, aku bertanya, wahai Jibril, kata Nabi, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah Munkar Nakir yang mendatangi setiap manusia ketika diletakkan dalam kuburnya sendiri. Semua kita ni akan melalui saat ini.
Ya, tak akan terlepas. Islam ke, kafir ke, semua kita akan mengalami suasana ditanya oleh malaikat mungkar nakir tadi. Lantas aku berkata, wahai Jibril, terangkan kepada aku bentuk keduanya. Nabi tanya Jibril ni bentuk malaikat tu macam mana dia. Lalu Jibril pun menjawab, memang aku belum menerangkan kepada kamu panjang lebar kedua malaikat itu. Lalu Jibril menjelaskan bentuk kedua malaikat tersebut yang amat menyeramkan. Ya, amat menyeramkan. Suara mereka seperti petir yang menggelegar. Mata mereka laksana kilat yang menyambar. Taring, ada taring pula ni. Ya, taring mereka. Ya, seperti tanduk kerbau. Dan dari mulut, hidung serta telinga mereka keluar lidah api. Mana ya? Seram tak seram ni ya? Allah. Semua kita akan ditanya. Dia semua begitu. Tak kira kaum mukmin pun dia menjelmanya begitu. Keadaannya ya. Allah ya. Keluar pula dia punya lidah api begitu. Keluar api daripada mulut ya. Bumi menjadi bersih oleh sapuan rambut mereka sebab dia menggerbang sampai ke bawah. Kalau seret ni maknanya jadi macam penyapu lah. Ya. Dia punya rambut sampai ke bawah ya. Dan mereka dilubangi bumi dengan kuku dia. Malah bila kukunya bergerak, berlubang dia punya tanah. Ya. Allah, makhluk apa tu? Itulah mungkar dan nakir yang akan menemui kita. Memang kita tengok dalam geletak, belum jawab lagi. Allah. Masing-masing memegang tongkat besi, dikupul dia dah. Ya. Yang seandainya seluruh penghuni bumi bersatu, maka tidak mampu menggerakkannya, berat. Keduanya mendatangi manusia ketika diletakkan dalam kubur sendirian. Ya, walaupun dikubur dalam satu kubur, tetap dia berbeza-beza. Lalu memasukkan roh ke dalam jasadnya dengan izin Allah. Kan roh kita bila kita mati, roh akan dibawa naik. Dari satu lapisan langit ke satu lapisan langit sampai ke lapisan langit yang ke-7. Ya. Kemudian uktubu fi illiyin, diperintah untuk ditulis roh orang mukmin itu di tempat namanya illiyin atas sana. Ya. Kalau kafir dia di bawah langit ni, dia tak boleh masuk ke langit, dia tak boleh buka pintu langit, itu pada sijin istilah dia. Kemudian Allah Taala perintah supaya dikembalikan balik. Ya, kerana aku menjadikan manusia Adam ni daripada tanah, kembali balik kepada tanah. Jadi bila turun balik roh dia sampai ke bumi, masuklah balik roh itu dalam jasad kita dalam kubur, ya. Dengan izin Allah, ya, hidup balik. Kemudian menyuruhnya duduk. Kita ni akan disuruh duduk. Duduk. Saat kita bongkar pun elok, tidur je. Ya, dia ada alam lain. Ya. Menyuruhnya duduk dan membentaknya dengan keras sehingga tulang-tulang bergetar. Dia punya ya, dia punya sergahan itu menyebabkan tulang-tulang kita jadi bergegar, ya. Menghentikan sendinya dan menjadikan jatuh pingsan. Maknanya kalau ya, maknanya apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh malaikat ini menyebabkan orang itu akan merasa takut dan bergegar dia punya sendi-sendi tulang dan akan jatuh pingsan. Kemudian kedua siapa? Malaikat tadi. Menyuruh orang itu duduk dan berkata, sekarang kamu berada di alam barzakh. Sebab itu kita mati kalau ikutkan. Ya. Kita ni sedar bahawa kita ni mati bila duduk dalam alam barzakh. Kalau tak, kalau ikut dalam buku-buku kita kitab kita kata macam kita mimpi. Orang mandikan, orang apa kan. Bila duduk alam barzakh, suruh duduk datang malaikat. Bukan mimpi ni. Ya, ini betul-betul. Ya, waktu itu. Ya, kalau tak rasa macam
macam mimpi katanya lah, wallahu alam. Saya pun akan mati, tuan-tuan akan mati, ya. Masing-masing kita akan ya merasai ya, tapi itulah keadaan. Bila sebut sekarang kamu berada di alam barzakh, ya, renungkan keadaanmu dan kenali tempatmu. Ya, malaikat itu. Kemudian keduanya kembali membentaknya dan berkata, beginilah keadaanmu setelah meninggalkan dunia. Ya, ini betul-betul ya, bukan lagi mimpi. Telah diperlihatkan kepadamu tempat kembalimu, maka beritahu kami siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini antara persoalan malaikat munkar nakir di dalam kubur ya. Jadi tu. Jika dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya panjang ya, dia terjemah balik dalam bentuk dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan jawapannya, maknanya kita nak jawab. Kita tak jawab ni bukan boleh dihafal di atas dunia. Ya, melainkan maknanya Allah Taala memberi hidayah. Sebab dalam matan hadis pun wa apa tu istilahnya, ini ada Allah itu istilahnya lah, saya tak ingat dari matan ni. Sekiranya Allah memberikan hidayah. Di mana boleh jawab, tak boleh jawab ni ialah hidayah dari Allah. Hafal atas dunia pun ya. Kalau hidupnya pun ya tidak mengikut agama ke sana, tak ada nak menjawab lah. Ya, jadi maka Allah Taala akan mengajarkan jawapannya itu kalau orang mukmin. Sehingga dia akan berkata, Tuhanku Allah, Allah Rabbi, ya. Nabiku Muhammad, ya. Dan agamaku ialah Islam. Kemudian keduanya mengherdiknya sehingga seluruh sendinya berpisah dan semua urat tubuhnya terputus. Lalu mereka berkata, apakah yang akan kamu katakan? Allah lalu menetapkan dengan kata-kata ya yang tetap iman pada kehidupan dunia dan akhirat, memberikan keselamatan dan perlindungan sehingga dia tidak merasa takut. Walaupun begitu keadaannya, ya. Maknanya Allah Ta'ala bagi hidayah, kita boleh jawab. Akhirnya kita tak rasa takut. Walaupun tengok makhluk itu, makhluk yang amat mengeri dan menyeramkan dengan kasar dia, dengan bentakannya, dengan suaranya begitu. Ya, kita tidak merasa takut. Sebab dia pun makhluk Allah juga kan. Kan dalam apa dia talqin bila datangnya, janganlah kamu takut. Dia makhluk Allah ialah. Ya, dia yang talqin tu dia tak mengalami lagi ya. Kita ni yang kat dalam tu ya. Itulah keadaan. Itu berdasarkan hadis. Apabila Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian terhadap hamba-Nya yang mukmin, mukmin itu gembira dengan keduanya dan menyambut mereka dengan cabaran. Maknanya bila ya Allah Taala bagi hidayah, maknanya akhirnya dia tak takut. Maknanya dia relax dia. Walaupun tengok makhluk tu makhluk yang begitu mengeri dan menyeramkan. Mukmin itu akan berkata kepada kedua malaikat tersebut, kamu semua cuba menakut-nakutkan aku agar aku takut kepada Tuhanku, dan kamu semua mau agar aku mengambil penolong selain Dia. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu berdua dan Tuhan semua makhluk. Muhammad nabiku dan Islam agamaku. Aku ini jawab. Kemudian kedua malaikat itu kembali membentaknya. Selesai dah. Ada lagi. Ya. Dan bertanyakan perkara itu kepadanya. Mukmin tersebut menjawab, Tuhanku Allah, pencipta langit dan bumi. Hanya kepadanya aku menyembah dan aku tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Adakah kamu semua mahu memalingkan ma'rifah dan ibadatku kepadanya? Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Baginda Nabi SAW bersabda lagi. Pada masa itu dia mengulangi jawapannya sebanyak 3 kali. Ya. Soal dia dapat jawab, ya, soal lagi dia dapat jawab, soal lagi dapat jawab, ya. Sebanyak 3 kali dengan tawaduk, dengan merendah diri, yang menjadikan keduanya gembira. Maksudnya akhirnya malaikat bukan nakir tu dia pun ikut gembira. Dengan mukmin itu bila gembira dah tak mentak-mentak lah ya. Keluarlah pula. Ya. Ya.
Kedua malaikat itu ketawa. Dia ada taring, ya. Ketawa pula macam mana wallahu alam ya kita tahu. Kedua malaikat itu ketawa kepadanya dan berkata kepadanya, kamu benar, Allah Subhanahu wa taala telah menyenangkan dirimu dan menetapkan kata-katamu, bergembiralah dengan surga dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun reda ya. Reda, ketawa pula ya dengan kita ni kalau insya-Allah ya. Mula-mula memang ya seram ya. Kemudian mereka melapangkan kuburnya. Ya, akan dilapangkan dalam barzah ni akan dilapangkan ya. Kemudian mereka malaikat tadi melapangkan kuburnya sejauh penglihatan. Itu ada dua hadis yang kita tengok ya. Satu dia kata maddal basar. Sejauh mata memandang alam barzah. Ada satu hadis pula dia kata sab'in fi sab'in, 70 hasta kali 70 hasta ya. Kemudian mereka melapangkan kuburnya sejauh penglihatannya. Maddal basar. Dan membukakan pintu surga, waftahu baban ilal jannah. Dia dilapangkan tadi, waftahu baban ilal jannah, dibukakan satu pintu, boleh tengok surga. Ya, itu macam mana Allah Taala buat itu bagi dia amat mudah. Walaupun surganya letak di lapisan langit yang ketujuh sana, ya, atas lapisan langit yang ketujuh, kita duduk dalam bumi, alam barzakh, ya. Itu tak jadi masalah lah, macam siaran TV je lah ya. Buka. Ya. Tengok tapi ini bukan tengok macam TV je, enggak. Ini sebenarnya dia betul. Ini tengok ya. Sebab nanti dia punya wangian dia punya hawa dia daripada surga tu masuk dalam alam barzakh. Daripada sejauh-jauh tu dia boleh masuk ke alam barzakh ya. Dan membukakan pintu surga untuknya, waftahu baban ilal jannah ya, dan masuk ke dalam kuburnya angin surga. Cuaca dalam surga ni macam cuaca kita duduk sekarang ya. Dalam buku yang saya tulis Ustaz, dia ada hadis ni ya. Ada sebut ya. Mengenai cuaca dalam surga. Tidak panas dan tidak terlalu sejuk. Kalau begitu macam sekarang kat sini ya. Ni nak kata panas tak? Ya. Nak kata sejuk sangat tak pakai pun baju tebal ya. Macam tak panas tak sejuk. Ya. Itu keadaannya ya. Jadi nanti bila dibukakan satu pintu ke surga, masuk pula dia punya hawa daripada surga masuk dalam dia punya aircon lah. Aircon surga masuk ke alam barzah kita. Selesa lah tuan-tuan ya. Dan yang berbau harum semerbak. Ya, harum semerbak. Serta keindahannya menunjukkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Boleh tengok surga, keindahan dia tu. Sebab itulah ya, alam barzah ni merupakan ya satu taman dari taman surga ataupun satu jurang daripada jurang api neraka. Dalam alam barzah ni bagi orang mukmin ialah satu kerehatan kan, nikmat ya. Apabila mukmin melihat semuanya, ya, dia yakin dengan keuntungan yang diperolehinya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia diberikan hamparan. Bila dapat jawab kali Quran hadis tu, bila dapat jawab aja dia kata benar awak ni ya, fafrishuhu ya, maka bentangkanlah satu hamparan. Mana banyak totok lah ya. Minal jannah. Ya, hamparan itu diambil daripada surga untuk kita tidur. Sebab kita bila kat sana besok disuruh tidur. 6 tidur. Ya. Kanaumil arus, seperti tidurnya pengantin. Ya, suruh tidur. Itu yang dalam tu disebut, dia kata dia minta pada malaikat bila suruh tidur, dia kata sa'arju ila ahli. Boleh tak aku nak balik jumpa dengan keluarga? Ya. Sebab bila kita merasa yang kita ni memang dah tak ada duduk atas dunia, macam mana lah keluarga kita kan dia, mesti dia orang risau apa yang berlaku kat aku kat sini kan. Itu yang minta sa'arju ila ahli, aku boleh balik tak jumpa dengan kaum keluarga? Ya. Malaikat kata tak boleh, tidur. Ya. Apa dia kata? Sa'arju ila ahli, ya. Dia kata aku nak mengkhabarkan, ya. Uhabbirukum bi anni bi khair, dia kata. Aku nak mengkhabarkan ya kepada mereka sesungguhnya aku kat sini dalam keadaan baik, ya. Mereka kata tidur. Ya. Jadi bagi hamparan daripada surga. Ya.
Bukan setakat hamparan daripada surga, tetapi juga dalam hadis ini kata, ya, dan dipakaikan pakaian daripada pakaian surga dalam alam barzakh. Pakaian daripada pakaian surga, toto daripada surga, dibuka pintu boleh tengok surga, hawa daripada surga masuk dalam alam barzakh, dilapangkan sejauh mata memandang ataupun 70 kali 70. Ya. Di samping itu dia diberikan hamparan oleh hadis ni ataupun tempat tidur sutra tebal. Pakaian orang dalam surga besok ialah sutra. Dalam Quran ya, sutra yang halus dan sutra yang tebal. Ya. Yang berwarna hijau. Itu kalau dalam Quran tu, ya, sutra yang halus dan sutra yang tebal yang berwarna hijau. Betul dalam Quran. Tak percaya dalam buku saya lagi. Saya tak ingat dengan ayat dia. Tapi pakaian kita kat sana dia boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Maknanya dan tidak lusuh sebenarnya. Tidak lusuh dan dia boleh berubah-ubah warnanya mengikut ya masa. Kita ada pakaian begitu. Tak ada. Kejap ni makan lusuh ada lah. Kerana tak ada ya. Boleh hijau. Tukar pula jadi kuning. Tukar pula jadi merah. Tukar pula jadi dia biru. Ya, gitu istilah dia. Itu pakaian orang dalam surga. Jadi kat dunia kita diharamkan memakai sutra bagi laki-laki dia. Tapi kat sana pakaian kita ialah sutra yang halus dan sutra yang tebal pakaian dalam surga. Ini dalam alam barzah dah dipakaikan pakaian surga lah. Ya, bagi orang mukmin. Ya. Dah jadi pra lah, macam pra lah dia. Sebelum masuk surga dah jadi Allah Ta'ala dah bagi pra lah. Lebih kurang begitulah. Ya. Kedua malaikat itu juga memasangkan cahaya. Itu yang kata diberikan cahaya dalam alam barzah. Ya. Kedua malaikat itu juga memasangkan cahaya menerangi berhampiran kepala dan kedua kakinya yang menyinari kuburnya. Kemudian masuk lagi ke dalam kubur angin sejuk lain. Jadi angin ataupun hawa daripada surga. Ya. Yang ini dia kata kemudian masuk lagi ke dalam kuburnya angin sejuk lain yang menjadikannya mengantuk dan tertidur. Sejuk saja. Allah. Belajar kat Mesir kan. Ya, time periksa tu musim sejuk. Allah. Tanya. Ustaz. Kat Jordan sama kan? Musim sejuk Allah bercinta ni ya. Berselimut. Saya tahun 1 dah nikah dah kan. Sudah. Lamping selimut tebal ada selimut lain pula. Sudah. Nak kuliah, tak kuliah ni. Itu menguji keimanan dia. Dia pergi kuliah. Ya. Karena musim sejuk. Ya. Tapi ramai balik daripada asal ni. Corona. Ni, bila kita sejuk, mengantuk. Ya. Kita bila itu sebab pagi kita mengantuk. Lagi makan nasi lemak. Cepat pula dia mata nak terkatuk, sejuk pula. Ya, memang mengantuk. Tak berjabat lah kalau aircon kuat saya. Mengantuk kalau tak buat kerja betul ya. Kalau tak tumpu, alamak mengantuk ya. Kalau kuliah masih sejuk ni. Macam air. Ya. Banyak peta kat buku kita ya. Mengantuk punya hal lah. Itu kalau sergah sekali, terkejut habis. Ya. Jadi menyebabkan dia tidur. Sebab memang kat sana suruh tidur. Ya. Dan tidak seperti tidurnya pengantin dan akan dibangkitkan ketika mana dunia sudah dikiamatkan oleh Allah pada masa. Tengok-tengok air. Terkejut-terkejut air. Kat padang mahsyar dah kita ni. Mana terkejutnya kat padang mahsyar. Sebab itu yang ya, orang mukmin yang mati awal-awal generasi Adam AS tu dah lama ya, duduk tidur dia tak perasan ya. Sebab tidur ni maknanya sekejap. Sebab itu kita tengok Ashabul Kahfi kan. Itu tidur selama 309 tahun ya. Dia 300 tahun ikut kiraan ni ya, tapi ikut kiraan apa dia ada 2 kiraan tu yang tambah dengan 9 tahun ya. Itu kalau belajar falak dia ada kaitannya. 309. Dia tanya engkau tidur rasanya setengah hari. Ya au ba'da yaum katanya. Ba'da tidur 300 tahun dia kata macam setengah hari ya. Tu orang tidur ya. Jadi orang dalam kubur rehat, tidur saja, ya. Tengok-tengok bangkit lah padang mahsyar ni, ya. Kedua malaikat tu lalu berkata, tidurlah. 6 betul hadis ya. Tidurlah laksanya tidurnya pengantin.
Kalau pengantin baru, kita ada berani nak ketuk-ketuk pintu. Anak kita baru lepas malam pertama dia ni. Ada adiknya ngacau nak ketuk-ketuk. Jangan. Biar. Abang di tengah ni. Biar. Ya. Lagi kalau orang Arab zaman-zaman dulu. Orang Arab cerita zaman dulu. Sebulan. Ya. Kalau di Mesir tu, kalau ikut cerita kawan-kawan saya yang Arab. Kalau zaman-zaman dulu kan. Sebulan tak boleh kacau. Duduk dalam bilik. Ya. Nanti keluarganya buatkan makanan. Dia ketuk. Bagi makanan. Pinggan yang tadi keluarkan balik. Duduk situ. Duduk kerja itu je lah. Ya. Selama 1 bulan. Itu macam tidurnya pengantin lah. Lebih kurang gitu ya. Kita tak ada lah. Ya. Kat Malaysia ni tak ada lah. Ya. Tidurlah laksana tidurnya pengantin yang amat menggembirakan. Tiada ketakutan dan kesedihan ke atasmu. Ya. Mana di dalam kubur ni. Kalau orang mukmin, insyaAllah. Ya. Rasa selesa, rasa. Ya. Maknanya kita macam tak perasan walaupun panjang masa. Setelah itu datang seorang laki-laki soleh. Siapa pula dalam alam barzakh ada laki-laki soleh. Ya, pakcik kita ke? Tengok dia. Setelah itu datang seorang laki-laki soleh yang amat tampan. Yang amat tampan sekali serta berbaunya amat wangi. Yang berada berhampiran kepalanya ke dalam kuburnya. Mereka berkata, inilah amal solehmu. Rupanya amal soleh ni dia menjelma jadi ya seorang laki-laki yang tampan menemani kita dalam alam barzakh. Wangi pula ya. Jadi inilah amal solehmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengubahnya bagimu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan baunya yang amat harum menjadikanmu gembira dalam kuburku. Itu kita buat amal tuan-tuan, kita ikhlaskan kepada Allah. Minta amalan-amalan kita besok tu. Itulah yang menemani kita dalam kubur. Ya. Kalau isteri kita muda lagi, kat dunia tu minta lain. Minta lain. Ya. Inilah yang dia teman kita. Ya. Sekarang kamu tidak sendirian lagi. Ya. Tidak akan datang kepadamu singa atau semua binatang yang menyakitimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikanmu dalam kuburmu, tidak pula di tempat lain di akhirat kelak sehingga kamu memasuki surganya dengan rahmatnya. Tidurlah dengan bahagia. Kamu telah beruntung dan mendapat tempat kembali yang sebaik-baiknya. Kemudian keduanya memberi salam kepadanya dan pergi daripadanya. Baru dia orang pergi. Malaikat tadi. Dah selesai, dah siapkan apa semua segala-gala. Diterangkan dia apa segala. Ya. Kemudian amal tu dah jadi teman dia pula. Assalamualaikum. Tak diri dulu ya. Bye-bye. Balik. Kita pun tidur. Ya. Itu keadaannya. Seronok ya tuan-tuan. Kamu seronok. Mudah-mudahan. Doalah. Dia juga bertanyakan ya, menyatakan hadis berkenaan keadaan orang kafir sebaliknya ya dalam kubur serta menyatakan kehinaan yang besar dan siksa yang pedih dalam kuburnya. Ya, itu dia orang yang tak dapat jawab ya orang kafir ni ya. La adli aku tak tahu. Soal tak tahu. Akhirnya dihimpit sehingga berselisih tulang rusuknya. Datang pula nanti tininan ni maknanya ialah ular ya. Ada kot dalam dia tininan. Ular ya, membelit dia. Ada satu hadis tu sab'ina tininan 70 ekor ular. Ada satu hadis tu 100 ekor ular. Ya. Mematuk dia. Membelit dia ya. Yang mana bisanya kalau tersembur atas dunia ni ya tak akan tumbuh. Tanam-tanaman buat selama-lama dia demi bisa dia. Sudah cukup rasanya dipaparkan kepada anak, maknanya sebaliknya lah. Ya, dalam yang lepas sudah ada dah. Ya. Kemudian nama dua malaikat dan yang menguji dan memberi musibah kubur. Penjelasan malaikat kata datang kepada kamu. Ya. Dua malaikat. Kitab ini detail. Ya. Penjelasan mengenai kata-kata datang kepada kamu dua malaikat ini hadisnya. Ya. Yang bertanya dalam kubur yaitu Munkar Nakir. Kedua jadi dinamakan dua orang yang menguji dalam kubur. Ini maknanya dinamakan yang malaikat ni ya dua yang menguji di dalam kubur, yang menyoal soalan.
Kerana dalam bertanya disertai dengan bentakan. Dia mungkar nakir. Bukan setakat nanya je. Ya. Dengan dihentak dengan apa, tukul dia ada tu. Tak ada jawab, ya, terbenam 70 hasta dalam bumi. Ya, itu dia. Sebab dia punya tukul dia tu tukul yang amat berat. Ya. Suruh manusia bersama-sama ni Bukit Bandar Raya ni nak angkat tak boleh. Ya. Salah. Ya. Rupa keduanya juga amat menyeramkan. Dah jadi macam hantu. Dia ada macam paring dengan Gondorwo lah. Gondorwo kan dia hitam. Ya. Muka taring. Ini ada tanduknya lagi. Ya. Itu. Hitam. Ya. Itu kalau cerita hantu lah ya. Gondorwo. Ya. Jauh-jauh kata Gondorwo. Yang hisap darah. Ya. Itu semua jin. Ya. Bukankah dapat dilihat daripada nama keduanya Munkar dan Nakir. Keduanya dinamakan seperti itu kerana rupanya yang tidak sama dengan manusia. Ini sebut kenapa disebut Munkar Nakir tadi? Sebab dia malaikat yang menguji ya. Bukan setakat menguji, dia bentak-bentak ni. Dia kata Munkar Nakir ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya lagi sebab dia rupanya bukan rupa macam rupa manusia ya. Sedangkan malaikat Jibril dia jumpa Nabi SAW, malaikat ni kan sayap. Ya, malaikat Jibril jumpa Nabi SAW ya. Ratusan kali ni semua menyerupa jadi manusia. Yang bentuk asalnya 2 kali saja masa Mi'raj ke langit, turun kembali ke bawah tu dalam bentuk rupa asal. Yang ini malaikat juga ya. Tapi pelik sikit ya dengan malaikat ni lain daripada yang lain yang menanya. Ya, lain daripada lain, menakutkan dan begitu menyeramkan. Dia macam ya, macam gangster ni orang ni, ya, Noal ni ya. Itu malaikat gangster ni lah dia, ya. Dengan muka yang macam-macam ya. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dan tidak ada orang yang gembira melihat wajah kedua. Tak ada orang suka dia. Tengok seram. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keduanya bagi orang mukmin untuk memberikan kesenangan terhadap orang mukmin dengan meneguh keimanannya dan memberikan pertolongan terhadapnya. Sebaliknya menjadi pembuka aib bagi orang munafik di dalam alam barzakh sebelum dia dibangkitkan sehingga azab menimpa mereka perkara disebutkan dalam hadis ya. Abdullah At-Tirmizi ya. Okey, bagaimana cara mereka berdua bertanya kepada banyak mayat? Ini pun benda ni dibahas juga dia. Tak banyak ni kita sebut jugalah. Ya. Ya. Sebut jugalah. Ya. Macam mana pula banyak mayat ni? Ya. Cara ringkasnya gini lah. Ya. Cara ringkasnya gini. Dia sebut. Tapi maknanya dia boleh satu kali sebutan. Tapi dia boleh mendatangi ke semua tempat. Boleh berada. Macam pakai mic lah ya. Pakai mic sini sekali dia sebut, dia boleh merata. Mana orang yang dalam kubur tu semua dia boleh dengar. Ringkasnya begitulah. Ya. Ingat kita tu ringkas sajalah. Okay. Kemudian luas kubur orang mukmin bergantung pada amalan dia. Jadi kan diluaskan alam barzah kan. Maddal basar ni maknanya luas tak luasnya bergantung pada amalan kita tadi. Ya. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dinyatakan dilapangkan kuburnya seluas 70 hasta. Sab'in fi sab'in. Habis dah. Azan habis. Azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita merekahnya dalam 2 minit ni. Ini mengenai apa ni luas kubur tadi. Kalau ikutkan sini satu ada hadis mengenai dilapangkan dia kata maddal basar satu. Kemudian yang keduanya sab'in fi sab'in 70 kali 70. Ada satu riwayat lain dia kata di sini dalam satu riwayat daripada Ma'bad bin Ma'azzah ya. Dia berkata aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Sudikah kamu memberitahu kami tentang apa yang akan berlaku pada kubur kami?" Beliau menjawab, jika dia orang mukmin maka kuburnya dilapangkan 4 puasa. Ya, ada 4 puasa, 70 kali 70. Ya, ada satu yang saya baca tu 100. Ada satu lagi yang paling ialah sejauh mata memandang. Jadi secara ringkasnya dia mengikut kepada amalan kita tadinya. Dari itu saya dapat saya sampaikan untuk malam ini, kita sambung lagi lah. Ya, masih lagi membicarakan mengenai alam barzah untuk mengatasi kafarah dan suratul subhanallah wa bihamdihi. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق